Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kawan sahabat-sahabat semua tolong share. Minta tolong share. Boleh dengar tak suara? Kita tunggu Kita tunggu lagi suara. Lepas tu kita boleh start takbir raya dan tazkirah. Hidayah Suhaimi boleh dengar saya ke? Okeylah, saya start takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, kita dah habis takbir raya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Cik Surina Junaidi, Cik Doni dan Cik Akila, boleh dengar suara saya ke? Cuba komen sikit. Okey, hari ni, malam ni, Alhamdulillah, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua berkenaan amalan yang sunnah yang elok kita lakukan pada malam hari raya dan pada pagi hari raya. Saya petik daripada Irsyad Hadis ke-378, menghidupkan malam hari raya, di laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, yang dikeluarkan, ditulis pada 4 Jun 2019. Jadi apa yang saya kongsikan ni, kemungkinan setengahnya sekarang ni dah tak boleh nak diamalkan lah, seperti macam pergi ke masjid, ziarah ke rumah-rumah. Jadi kita kongsikan yang mana yang kita boleh amal, kita amal. Yang tak boleh kita amal, tak apalah, kita tangguh dululah. Mungkin next year insyaAllah panjang umur, kita boleh amalkan yang mana yang bolehlah mengikut kita fiqh. Kalau tak boleh amal semua, jangan tinggal semua. Okey, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan satu hadis lah, berbunyi Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, iaitu Aidil Adha dan Aidil Fitri, kerana mengharapkan ganjaran kerana Allah, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana matinya hati-hati manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang malam raya ni dihidupkan malam raya ni dengan amal ibadah, dengan takbir raya, dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah dia akan termasuklah dalam ganjaran, kelebihan orang yang mana Rasulullah kata hatinya tidak akan mati, di mana hati manusia ni mati. Okey, yang pertama, mengikut tulisan daripada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri semasa dia menjadi mantan mufti dulu, saya kongsikan. Saya telah print dan saya akan bacalah, kita kongsi bersama-sama. Saya pun tak pandai bagi ceramah. Ini pun first time saya buat live. Saja nak jumpa ke sahabat-sahabat Facebook kita ni kan. Cik Altaf, Assalamualaikum Cik Altaf. Altaf dekat mana? Dekat Malaysia ke dekat Bangladesh? Okey, yang pertama, hadirlah solat berjemaah di masjid atau surau, khususnya solat isyak dan subuh. Imarahkan dan meriahkan rumah Allah dengan ibadah, jadikan seperti mana di bulan Ramadan.
Jadi untuk yang pertama ni kita tak dapatlah, tak semua yang dapat pergi ke sembahyang di masjid di surau sebab kerana wabak COVID-19 ni kita terhalang lah. Mungkin yang dapat pergi tu mungkin AJK masjid, pegawai-pegawai masjid je lah. Sebab macam di Selangor ni 12 orang saja yang boleh berjemaah di masjid. Mengikut SOP yang sangat ketat lah. Kena pakai hand sanitizer, kena jarak 1 meter, kena bawa sejadah sendiri, kena duduk dari rumah. Kalau di wilayah persekutuan boleh, saya rasa boleh 30 orang. Kalau saya salah tolong betulkanlah. Jadi untuk yang pertama ni, kalau kita tak boleh berjemaah di masjid dan surau, kita berjemaahlah dekat rumah. Macam suami berjemaah dengan isteri, dengan ahli keluarga, dengan anak-anak. Okey, yang kedua, kita hiasilah malam hari raya dengan bertakbir. Seperti yang mana saya takbir tadi. Inilah syiar yang perlu sentiasa kita amalkan dan jangan kita tinggalkan. Waktu untuk kita takbir ni bermula selepas masuk waktu maghrib sampailah kita sebelum sembahyang sunat Aidilfitri. Kita takbirlah sebanyak-banyaknya. Kita sedang basuh pinggan, kita sedang menyapu rumah, tengah buat kuih raya ke. Sambil-sambil tu kita boleh bertakbir raya. Bertakbir raya ni disunatkan waktu ketika raya ni lah. Jadi yang ketiga, bangun 1/3 malam dan lakukanlah solat sunat dan amal ibadah. Minta maaf ni kalau ada gangguan bunyi, sebab sekarang dekat sini meriah lah dengan bunyi mercun. Agak meriah juga dekat sini. Dekat tempat anda ada main mercun juga? Kita meriahkan malam kita dengan amal ibadah seperti qiyamulai, bertakbir, baca Quran, sembahyang sunat. Kita jangan kata, saya petiklah kata daripada Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin. Dia kata kita ni kena jadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Bukan Ramadan oriented, tetapi adalah Rabb oriented. Maksudnya kita ni kita punya tunjang kita adalah kerana Allah. Berada dalam bulan Ramadan ke di luar Ramadan ni, kita tetap sentiasa beribadah kerana Allah. Kita punya stamina konsisten kita itu. Bulan Ramadan ni kita bukan bulan beramal, tapi mengikut kata Ustaz Azhar Idrus, bulan menggandakan amalan. Maknanya kalau kita biasa baca Quran tu bulan lain satu muka, bulan puasa bulan Ramadan kita baca 1 juzuk ataupun 2 muka, 4 muka. Kalau biasa kita sedekah RM1, mungkin bulan puasa kita gandakan jadi RM10 sehari. Macam tu. Assalamualaikum Cik Adi Fauzala. Apa khabar? Sihat ya? Dekat mana sekarang? Sungai Pecala ke? Sungai Pecala ada main mercun ke? Meriah tak sana? Yang keempat, jangan kita cemari malam hari raya dengan perkara-perkara yang lalai dan tidak mendatangkan faedah. Seperti mana kita tengok TV, teman-teman, biasanya malam raya ni kan banyak cerita-cerita, drama-drama, hiburan-hiburan kan. Kalau boleh kita elak, kita tinggalkanlah. Kita banyak kan, kita sepanjang PKP ni kan kita dah banyak hiburan dah sebenarnya, dekat tengok Netflix lah, tengok YouTube lah kan. Jadi kita jadikanlah Ramadan kali ni jadi kita punya titik tolak kita menjadi lebih baik. Macam saya kata tadi, mengikut hadis ni, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Aidil Adha dan Aidilfitri, kerana mengharapkan ganjaran Allah, maka tidak akan mati pada hari di mana matinya hati-hati manusia. Maknanya kita cuba, kita rebut ganjaran yang Rasulullah janjikan ni. Kita ambil peluang ni, kita beramal lah, supaya hati kita ni tidak mati. Untuk amalan-amalan hari raya, itu saja yang digariskan oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam Irsyad Hadis 378. Anda semua boleh rujuk pada laman website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ditulis pada 4 Jun 2019.
Okey, untuk hadap pada hari raya atau lebih tepat lagi pagi raya, saya mengutip juga pada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas siri 23, Adab Berhari Raya dan Kesilapan. Kesilapan-kesilapan yang kita lakukan pada hari raya, yang ditulis pada 23 Mei 2015 oleh mantan Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri. Antara adab-adab pada hari raya, kita pagi-pagi tu kita bangun, kita mandi dulu. Kita mandi sunat hari raya Aidilfitri. Boleh siapa tak tolong komen macam mana niat mandi sunat Aidilfitri tu? Dia macam mana? Faisal boleh tolong komen, Faisal? Maaf zahir batin, selamat Aidilfitri, selamat hari raya kepada Faisal, kepada inilah keluarga Faisal. Raya dekat mana, Faisal? Raya dekat Rawang ke raya dekat mana? Mandi sunat hari raya Aidilfitri ni, niat dia saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Janganlah pergi tambah 2 rakaat lah apa, menghadap kiblat ke apa, tak payah. Kita niat, kita mandi je macam biasa, InsyaAllah ada pahala. Lepas tu kita pakai bau-bauan, minyak wangi, minyak atar, kasih wangi-wangi. Dan sunnahnya kita memakai pakaian yang baru lah. Mengikut saya ingat ceramah Ustaz Muhadir Jol dekat Masjid Al-Hidayah, Kampung Sungai Pencala. Dia kata untuk sunnah pada hari Jumaat kita memakai pakaian yang berwarna putih. Tapi untuk hari raya kita disunahkan untuk memakai pakaian yang baru, bagi siapa yang mampulah. Macam saya tahun ni saya tak beli baju raya lah. Kita pun dalam suasana wabak PKP semua ni, kita pun mood beraya pun kurang lah. Jadi kita pakai mana yang ada lah. Bukit Beruntung Alhamdulillah. Lama tak pergi Bukit Beruntung. InsyaAllah nanti kalau lepas PKP, raya tahun depan ke, InsyaAllah lah sampai ke sana. Salam lah dekat mak ayah Faisal. Yang kedua, sunat bersegera ke masjid pada pagi hari raya. Bagi imam solat hari raya, sunat datang akhir, iaitu ketika hendak memulakan solat hari raya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ini pun kita tak dapatlah nak mengamalkan pada raya kali ni. InsyaAllah untuk tahun depan panjang umur, dah wabak ni dah habis, kita boleh lah. Mana yang boleh pergi tu, yang 30 orang tu, pegawai-pegawai masjid tu, elok kita bersegera pada pagi hari raya tu pergi. Pukul kata solat tu 8.30, pukul 8 ke 7.30 dah pergi. Kita iktikaf, baca Quran kat sana, takbir semua kan. Kalau imam sunatnya datang lewat sikit, mengakhirkan. Lagi jemaah-jemaah ni kita awal. Tapi kalau kita suasana sekarang ni, kita raya dekat rumah ni, kita ialah bersegeralah. Maksudnya kita bersegeralah sembahyang sunat Aidilfitri tu dekat rumah pukul 8.30, pukul 9 kan. Janganlah sampai pukul 11 tu. Walaupun waktu semayang tu boleh sampai ke Zuhur, sampai pukul 1 macam kan, sebelum Zuhur. Tapi kita elok kita segerakan solat sunat Aidilfitri. Lepas tu yang ketiga, sunat kita makan sebelum pergi solat Aidilfitri. Kita jamah sedikit. Manakala Aidil Adha pula tidak disunatkan makan dan minum sehingga selesai solat. Yang ini pun antara sunnah-sunnahnya, sebelum kita pergi ke masjid, sebelum kita semayang sunat Aidilfitri, kita makanlah sikit, kita jamah kan. Menunjuk yang kita ni kita tak berpuasa pada Aidilfitri tu kan. Biasa kan kita makan sebelum subuh, waktu sahur kan. Bila hari raya pertama ni kita diharamkan berpuasa, kita makan jamah tu, kita menunjukkan kita dah keluar daripada puasa ni, kita sedang bergembira, sedang kita makanlah, anjurannya. Sebenarnya setiap perkara ni yang kita lakukan, sama ada mandi, makan, minum, kita bekerja, apa-apa sajalah yang kita buat, perkara-perkara yang harus kita buat ni, kalau kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ada pahala sunnah. Dia akan jadi sunnah, dapat pahala sunat. Yang keempat, sunat pergi ke masjid dengan berjalan kaki dan balik semula melalui jalan yang lain. Yang ini pun kita tak dapat juga tahun ni. Banyaklah perkara yang sunat-sunat kita tak dapat pada tahun ni. Tapi insyaAllah kita doakan kita panjang umur, kita boleh dapatlah balik untuk tahun depan kan.
Dia pergi masjid jalan kaki ni bukan kata kira hari raya je. Tak hari raya pun sebenarnya sunat juga. Kita ada hadis menyebut tu, kita setiap langkah tu Allah ganjari. Selangkah dengan kita Allah tinggikan darjat, selangkah dengan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Assalamualaikum Cik Azizi aka Leo Miniko. Tengah buat apa tu? Makan ketupat tak main mercun ke? Sini meriah mercun, melawan suara saya dengan mercun ni. Okey, sebab apa kita kena jalan kaki dan kita kena pergi jalan lain, balik jalan lain? Hikmah dia, kita dapat jumpa ramai orang dan kita boleh doakan ramai orang lah. Kita dah boleh bersalam apa semua kan. Itu hikmah dia lah. Lepas tu yang kelima, sunat kita saling mengucapkan tahniah dan doa antara satu sama lain lah. Hadis ini berdasarkan riwayatkan hadis Al-Bukhari. Abdul Rasulullah SAW pada pagi hari raya dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Biasa kita kan kalau jumpa kan selamat hari raya, mat ria kan, budak-budak baru naab kan, mat ria kan. Jadi benda tu bukanlah tak boleh, tapi sebaik-baiknya kita ni lah, kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya Allah menerima, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Tu adab kita pada pagi hari raya untuk kita mendoakan orang. Oh, pencala pun not bad Kau tak main ni ke? Tak main mercun sekali ke main meriam? Okay, Assalamualaikum Cik Hairul. Bagi yang baru masuk ni, saya print handout daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang ditulis oleh mantan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Lutfi Al-Bakri pada 4 Jun 2019. Jadi benda-benda yang saya baca ni kan, ni ada setengahnya yang tidak boleh diamalkan pada ketika inilah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak boleh amal semua, kita jangan tinggal semua. Mana yang kita dapat boleh amalkan, contoh macam mandi sunat apa semua tu kan. Kita buat makan jamaah sebelum semayang tu, kita tu. Apa tu? Azizi tanya, adakah pakai warna-warna yang tertentu atau boleh pakai warna apa? Okey, tadi Azizi mungkin terlewat sikit tadi. Oh lemak, berlawan lah saya dengan mercun kat ni. Harap-harap dengar lah. Sekejap kasih bertenang sekejap. Sekejap kita bagi dia bertenang sekejap. Betul tak tenang-tenang. Okeylah, tak apalah, saya cakap aja lah ya. Ui, sebelah rumah main ni. Okey, tadi soalan Cik Azizi kata adakah kena pakai warna yang tertentu. Okey, menurut Ustaz Muhadir Jol dalam satu ceramah dia lah, ini yang saya catat, saya ingat. Kalau untuk hari Jumaat kita disunatkan pakai warna putih, sunnah dia. Untuk hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, tidak disunahkan memakai warna putih, tapi kita disunahkan memakai pakaian yang baru. Atau kalau kita tak ada pakaian yang baru, pakaian yang bersih lah, pakaian yang terbaik yang kita ada. Maksudnya yang terbaik tu, contohnya macam baju Melayu kita tahun lepas elok lagi, kita pakailah yang tu. Kalau kita pakai biasa-biasa t-shirt tu, kuranglah sikit pahala sunnah dia tu. Okey, yang keenam, sunat pada hari raya ni kita bergembira lah. Kita jangan bersedih-sedih. Jangan kita setengah kan, kita suka hari raya ni kita bersedih-sedih, takbir raya pun sedih, macam nak menangis, tengok drama sedih-sedih. Sebenarnya kita disunahkan bergembira. Bergembira pasal apa? Kita dah menang.
Kita dah menang tawan nafsu kita selama 30 hari, melawan nafsu kita, berpuasa kan, mengikut suruhan Allah, semua kita tarawih, baca Quran. Jadi Allah bagi hadiah kat kita tu supaya kita gembira, jadi kita kena disunahkan untuk bergembira. Okay, Assalamualaikum Cik Madura Wan Cik. Tapi sedih jugalah tahun ni kita tak ada jalan takbir raya, malam-malam raya ni. Biasa malam-malam macam ni duk jalan takbir raya sampai ke tengah-tengah malam. Masa saya kecil dulu 12 tengah malam sampai 1 malam, 1 pagi. Tak ada. Tahun ni pun ziarah rumah ke rumah, sanak saudara pun tak ada. Okey, habis tu jadi kita masuk pada kesilapan adab pada hari raya. Beberapa kesilapan adab yang menyalahi sunnah Rasulullah ketika rancak menyambut hari raya. Antaranya yang digariskan oleh Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, kita tidak melakukan solat sunat hari raya dan tidak pergi ke tempat solat. Sebaliknya hanya berada di rumah. Ini untuk yang kalau kita bukan di waktu wabak ni, kita disunat pergi ke masjid dan surau lah yang berdekatan. Tapi buat sekali ni kita mungkin tak dapat, kita semayang dekat rumah. Jangan sampai kita tak semayang. Kita semayang dengan isteri kita, dengan ibu ayah kita, keluarga kita. Teks boleh print dia dekat laman web Yakin. Okey, yang kedua, banyak menonton rancangan televisyen sehingga tiada dalam kamus untuk mencari sanak saudara. Yang ni pun sama juga. Tahun ni kita tak dapat nak berziarah rumah saudara mara kerana halangan ni lah, COVID-19 ni. Kita doakan semoga cepat COVID-19 ni berlalu dan kita boleh berziarah kita punya sanak saudara lah. Okey, yang ketiga, Assalamualaikum Cik Zalia, apa khabar? Ada dekat mana? Tidak menutup aurat dengan sempurna lah, atau pakaian menjolok mata. Biasanya kan bila hari raya kita pakai pakaian tu kan tak berapa sesuai kan. Ketat, menjolok mata. Okey, yang keempat, kita berlebih-lebihan berhibur atas nama hari raya. Kita setengah tu kan kita buka lagu raya dan melampau ketawa, kata tak, sampai tak terkawal lah. Benda-benda macam tu elok dielakkan lah. Lebih baik kita ganti dengan zikir, nasyid, nyanyian yang lebih sopan kan. Okey, yang kelima, pergi beraya di rumah masyarakat dalam tempoh masa yang amat panjang sehingga mengganggu tuan rumah. Yang ni pun kita tidak digalakkan lah. Tidak digalakkan untuk tahun ni. Kita memang tak digalakkan lah untuk beraya rumah orang pasal nak menyekat wabak COVID-19 ni. Tapi kalau waktu biasanya, kalau kita boleh pergi berhari raya ni, seelok-eloknya kita jangan terlalu lama lah sehingga membebankan tuan rumah. Maksudnya kalau macam dalam setengah jam, 1 jam tu okey lah. Tapi kalau dah sampai 2-3 jam, sampai lepas subuh dah datang sampai ke malam tu semua kan, sampai ke Zuhur, jadi benda tu mungkin membebankan tuan rumah. Mungkin dia nak berehat kan. Jadi kita beraya ikut sunnahnya tak perlu lama-lama. Setengah jam ke 1 jam sudah memadai lah. Okey, yang keenam, kita mengkritik makanan yang dihidangkan atau membandingkan kelazatan makanan antara satu rumah dengan rumah yang lain. Yang ni pun tak boleh lah. Bila kita raya rumah orang tu, mulut kita kena jaga. Kita jangan mengkritik makanan lah. Kita cakap makanan ni masin, manis sangat lah, tak sedap lah, hangit ke apa. Jadi kita elakkan. Yang ketujuh, meminta duit secara berlebih-lebihan sehingga perasaan tuan rumah tertekan dan tidak selesa. Jadi kita ajarlah anak-anak kita jangan apa sampai meminta-minta lah. Sebab meminta-minta ni satu perbuatan yang tidak baik lah sisi Islam. Jangan kita sampai beban sampai tuan rumah tu rasa malu lah. Dia takut dia bila anak kecil datang minta semua kan, dia tuan rumah tu tak prepare pula duit. Jadi jatuh maruah dia kan. Dan jangan biasakan anak kita buka sampul duit raya tu depan tuan rumah lah. Assalamualaikum Cik Azila Dirau. Okey,
Yang ke-8, bersalah-salaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ini pun selalu terjadi bila kita dah beramai-ramai tu. Kadang kita tak terkawal, kita main salam je kan. Tak kira sepupu ke apa benda ke, asal ini saudara ni kita salam je kan. Jadi benda-benda macam tu kena jagalah. Raya ke tak raya ke, sebenarnya hukum dia sama je. Cuma biasa kesilapan ni banyak berlaku pada hari raya lah. Okey, yang ke-9, pergi beraya di rumah seseorang sehingga lupa untuk menunaikan solat fardu atau melambatkan solat pada waktunya. Kadang-kadang kita syok sangat beraya kan. Kadang sampai tertinggal semayang zuhur, semayang asar, ataupun terlambat. Benda-benda macam tu mencacatkan lah. Pergi ziarah tu dah bagus lah, tapi sampai melambatkan solat, tu tak bagus lah. Sampai meninggalkan lagi tak bagus, dosa besar. Okey. Yang ke-10, kita lupa menziarahi golongan fakir miskin dan anak yatim. Kita lebih pergi ke rumah orang-orang kaya atau bangsawan. Jadi benda-benda macam ni pun tak elok. Maksudnya niat kita tu, mungkin kita pergi rumah-rumah orang kaya ni, mungkin ada niat udang sebelit batu lah, mungkin nak projek ke apa kan, saya pun tak pastilah. Tapi eloknya kalau hari raya ni kita raya juga rumah-rumah sahabat-sahabat kita yang susah kan. Kita bukanlah nak menyusahkan dia, nak suruh dia buatkan air ke, hidangkan makanan ke untuk kita. Kita datang tu, kita menggembirakan dia, kita bawa hadiah kat dia, kita bawa kuih kat dia. Okey, jadi tak adalah dia susah. Okey, yang ke-11, merayakan hari raya sehingga sebulan, sehingga tidak mampu lagi puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ada orang ni desakan puasa. Dia kata aku puasa sebulan, raya pun mesti kena sebulan. Raya pun kena mesti 30 hari. Memang Syawal tu 30 hari. Tapi janganlah kita, tak salah lah kita nak merayakan sampai 30 hari, tapi jangan sampai kita tak puasa sunat 6 Syawal ni lah. Pasal ganjaran untuk puasa sunat 6 Syawal ni sangat besar. Nabi SAW kata, siapa yang puasa Ramadan 30 hari dan diikuti dengan puasa 6 sunat Syawal, akan diberi ganjaran puasa setahun penuh. Jadi kita rebutlah benda-benda macam tu. Walaupun dia sunat, tapi kalau benda itu datang daripada Allah, kita jangan abaikan, kita ambil. Macam mana kita untuk kehidupan kita di dunia ni kan, kalau kita pergi shopping mall, ada diskaun kan, ada tawaran sale apa semua, kita berebut. Kita berebut nak dapatkan sale tu, dapatkan diskaun, dapatkan tawaran-tawaran tu kan. Ataupun kita menyimpan di tabung haji ke, di ASB ke, atau mana-mana pelaburan, kita dapat dividen tu tinggi, kita berebut. Walaupun dividen tu 7% ke 6%, 10%, kita berebut. Macam tu juga kita kena berebut benda-benda sunat ni. Sebab benda-benda macam ni kita tak nampak dekat dunia, tapi dekat akhirat nanti barulah kita tahu betapa besarnya. Walaupun satu kalimah subhanallah pun dah membezakan kita antara langit dengan bumi. Halo, Assalamualaikum Cik Faizu. Dekat mana Cik Faizu? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okey, yang ke-12 adalah kurang bersedekah dan memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim serta mereka yang dalam kedaifan. Jadi hari raya ni pun kita kena teruskan sedekah kita. Bukan saja di bulan Ramadan, kita teruskan juga pada hari raya. Kadang-kadang tidak semua yang bernasib baik kan. Ada yang meraya dengan penuh kedaifan, baju raya tak ada, rumah pun tak seberapa, nak urus kuih raya pun tak ada, semua daif lah, dia susah. Kita sedekahlah dekat dia, InsyaAllah ada pahala yang lipat kali ganda. Okey, yang ke-13, berlebih-lebihan dalam berpakaian sehingga menampakkan kemewahan yang melampau hingga membawa perasaan takbur dan sombong. Okey, contohnya setengah orang tu dia pakai baju yang terlalu, orang kata terlalu menonjolkan kemewahan dia lah. Baju harga sampai berpuluh-puluh ribu ke, pakai gelang emas sampai ke siku macam Mami Jarum ke kan. Benda-benda macam tu kita elakkan, sebab takutlah hati kita tu tak boleh nak kawal perasaan takbur, riak, sombong tu. Sebaiknya kita bersederhana, apa-apa pun perkara kita bersederhana lah. Okey.
Setakat tu saja yang saya kupaskan, saya kongsikan pada sahabat-sahabat semua. Kita punya amalan-amalan yang sunnah, yang baik dilakukan pada waktu malam hari raya pada ketika ini, dan adab pada pagi hari raya, dan kesilapan-kesilapan yang kita selalu lakukan pada hari raya. Okay, sebelum saya mengundurkan diri, saya Nur Salam bin Haji Muhammad Noor dan keluarga ingin memohon ampun dan maaf zahir dan batin sekiranya saya dan keluarga saya ada melakukan kesalahan dan kesilapan pada sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu mengikuti, yang selalu follow saya, tulisan-tulisan saya di Facebook saya. Cik Salahuddin, Assalamualaikum. Minta maaf kalau malam ni bising sangat. Saya tak sangka pula terlalu meriah kat sini main mercun. Harap-harap mereka dilindungi Allah lah, selamat, tak ada apa-apa kecederaan. Okey, sebelum saya undur diri sekali, saya mohon ampunan maaf jika saya ada kekurangan. Apa yang saya kongsikan ni kalau tak tepat, tak betul, minta tolong para asatizah, para ulama yang ada dalam ni, ustaz-ustaz, ustazah, minta tolong PM saya, bagi tahu saya, PM saya direct kalau ada salah. Dan mohon sahabat-sahabat semua like page Kopi Blend Official. Saya punya bisnes baru saya dengan isteri yang menjual kopi pisang, kopi mangga. InsyaAllah doakan kami berjaya, murah rezeki, luas rezeki kami, dapat buka kedai, dapat luaskan lagi kita punya perniagaan, masuk ke dalam mall apa semua. Alhamdulillah lah. Besok 1 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 24 bulan 5 2020. Bertepatan juga dengan saya punya hari ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri. Sudah 6 tahun. Pada tahun 2014 saya berkahwin, nikah di Masjid Besi Sultan Zainal Abidin. Mohonlah doa sahabat-sahabat semua, jodoh saya dipanjangkan, bahagia dunia akhirat. Okey, kalau siapa yang nak kowi, penapis air, penapis udara, boleh PM saya juga. Sekarang pun kowi dah murah, penapis air RM65 je sebulan, air bersih, mudah, jimat duit tuan-tuan, tak payah beli air kat kedai mineral semua kan. Ada penapis udara, kalau mana yang kita takut musim-musim virus COVID ni, kita letak satu penapis udara kat rumah kita, insya-Allah dia membantu kita, mencegah kita daripada terkena jangkitan tu lah. Saya pun dah pakai satu penapis udara kat rumah saya dah 6 bulan kurang. Alhamdulillah lah, isteri saya yang asma pun dah tak pergi ambil gas lagi apa semua. Anak saya pun dah lama tak sakit, tak demam. Antara kelebihan lah. Itu saya saja selit-selit lah di ujung-ujung ni. Okey, sebelum akhir, sekali lagi saya mohon maaf dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.